langsir tu kan, seakan-akan ada angin yang kuat tau. Lepas tu disertakan dengan bau yang sangat-sangat busuk. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Jadi, untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang kisah seram yang berlaku di dalam hospital di Malaysia. Jadi, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. Kisah yang pertama, jelmaan bekas pesakit. Okey, kisah ni Pika dapat daripada newspaper M-Star, di mana katanya ada seorang nurse ni bekerja dekat satu hospital. Okey, Pika bagi nama dia Joyah. Okey, untuk senangkan Pika untuk bercerita dekat korang. Satu malam tu dia terpaksa kerja 2 shift. Ataupun dalam satu hari tu dia kena kerja 2 shift disebabkan oleh kekurangan staff. Jadi dia adalah dalam 90 minit macam tu masa untuk dia rehat. Jadi disebabkan dia kepenatan daripada shift yang pertama tu, so dia decide untuk pergi berehat kan. Dan masa tu dia pun decide lah untuk rehat kejap dekat satu bilik rehat ni, yang mana ia terletak di laluan bilik mayat. Kemudian masa dia terlelap dekat situ kan, masa tu lebih kurang dalam pukul 1 pagi macam tu, sekali dia dapat dengar pintu bilik rehat tu terbuka, tutup. Mula-mula dia anggap mungkin ada orang masuk ke macam tu kot. Tapi sebab dia penat sangat kan, jadi dia macam lantang kau lah macam tu kan. Lepas tu dia dapat dengar bunyi stretcher yang ditolak, bunyi tayar tu kan. Bolehnya dia ingatkan tu normal lah kan, sebab bilik rehat tu pun berada berdekatan dengan bilik mayat. Jadi mungkinlah ada nurse lain yang lalu lalang ke macam tu. Bila dia tertidur balik, tiba-tiba dia terbangun tau, sebab dia dapat rasakan yang katil dia tu kena goncang teruk gila. Jadi dia pun memberanikan diri dia untuk intai dekat bawah katil. Dan sekali, jang! Tak ada apa pun dekat bawah katil. Dan dia rasa pelik lah kan, sebab kalau tak ada orang, kenapa katil dia tadi bergoncang dengan sangat teruk? Lepas tu tiba-tiba kawan dia pun masuk. Adalah lagi seorang staff, lagi seorang nurse ni masuk dan tanyalah, kok, kau ada dengar tak bunyi pelik malam ni? Lepas tu dia cakap lah, ada bunyi tu, bunyi ni semua kan. Masa dia orang tengah duk membawang pasal benda-benda seram yang berlaku pada malam tu, tiba-tiba dia orang dapat dengar pintu bilik air dekat bilik rehat tu terbuka dengan sendiri. Sedangkan tak ada orang pun dalam toilet tu. Dan dua-dua terdiam. Sebelum mereka pun decide untuk keluar je daripada bilik rehat tu. Lepas tu, bila Joyah ni pun masuk kerja untuk shift yang kedua ni, masa tu dia tengah duk buat kerja dekat kawasan kaunter tau. Dia tengah duk tulis semua tu kan. Tiba-tiba dia dapat dengar satu jeritan yang sangat kuat daripada pesakit dekat bilik hujung. Lepas tu, pesakit tu pun keluar berlari dalam keadaan ketakutan. Memang muka pesakit tu pucat gila. Dan pesakit tu pun bagi tahu dekat Joyah ni, nurse ada orang, ada perempuan tua dekat dalam bilik, dekat katil dia tu. Lepas tu Joyah ni pelik lah kan, perempuan tua mana pula. Lepas tu dia cakap perempuan tua tu tadi marah dekat dia dan halau dia suruh dia keluar daripada bilik tu, keluar daripada, jangan duduk dekat katil tu. Dan lagi menyeramkan, pesakit tu tadi juga bagi tahu dekat Joyah ni yang bila dia tengok kan bawah katil dia ada mayat tau. Jadi Joyah ni disebabkan dia seorang nurse, dia pun cubalah untuk memberanikan diri untuk pergi dekat bilik pesakit tu tadi kan. Lepas tu dia pun pergilah jenguk dekat dalam bilik tu kan. Bila dia jenguk, sekali mata dia macam tertumpu ataupun terpandang dengan benda tu yang duduk dekat atas almari. Dan lagi menakutkan kan, benda tu dia halau Joyah ni tau. Dia halau juga si Joyah ni untuk keluar sebelum pintu bilik pesakit tu tadi tertutup dengan sendiri. Jadi Joyah ni pun terkejut dan ketakutan lah, of course lah kan. Dia orang pun keluar dan dia pun terfikir balik, kenapa macam muka benda yang dia nampak tadi, yang bertenggek, yang marah dekat dia tadi tu kan, macam familiar je muka tu.
Dia pun duduk diam kan. Sekali barulah Joyah ni teringat yang muka benda tu tadi adalah sama seperti muka bekas pesakit yang memang lama gila terlantar dekat hospital. Dalam lebih kurang 11 tahun macam tu terlantar dalam hospital tu, sebelum akhirnya pesakit tu pun meninggal dunia dekat dalam hospital tu juga. Kisah yang kedua, loceng. Okey, untuk kisah kali ni dia berlaku dekat ward bersalin tau. Kata Kak Kiah ni dia berdekatan dengan counter nurse tau dekat dalam ward tu. Dan masa tu adalah juga beberapa lagi pesakit lain. Ada yang dah bersalin, ada yang tengah tunggu masa untuk bersalin. Okey. Dan masa tengah duk tunggu semua tu kan, sekali Kak Kiah ni pun rasa mengantuk. Yelah kepenatan kan. Dia pun tertidur. Kemudian dia pun terbangun sebab masa tu ada seorang nurse ni masuk, okey, dekat dia punya katil tu untuk ambil tekanan darah dan semua tu lah. Dan bila dalam keadaan mama kan, macam baru bangun tidur, okey, sekali dia pun terpandanglah dekat katil sebelah kanan dia ni. Masa tu Kak Kiah ni dia duduk dekat katil nombor 3. Dia pun terpandanglah katil nombor 4 ni. Tapi masa tu dia rasa pelik sebab dia nampak ada satu seakan kelibat perempuan duduk bersila dekat atas katil tu. Lepas tu tunduk macam tu. Dan lagi pelik, perempuan tu selalu bunyikan loceng tau. Tapi Kak Kiah macam, tadi perempuan ni tak ada. Tapi mungkin masa dia tertidur, perempuan tu baru masuk kot. Macam tu lah. Jadi dia pun cubalah untuk tidur lagi sekali. Sebelum tiba-tiba dia tersedar sebab dia dapat dengar bunyi tangisan tau. Tangisan perempuan sebelah dia tadi yang sangat mendayu-dayu macam tu. Yang menangis teresak-esak. Jadi disebabkan Kak Kiah ni rasa terganggu. Rasa macam nak tidur tapi tak jadilah kan. Jadi dia pun bangun untuk pergi minum air. Dan pada masa itulah Kak Kiah ni pun tanyalah nurse. Nurse, kenapa dengan perempuan sebelah katil dia ni kan? Kenapa dia duduk menangis? Kenapa dia duduk bunyikan loceng semua tu? Pada masa tu nurse pun cakap, Puan, katil nombor 4 tu tak ada orang pun. Masa tu mulalah Kak Kiah ni pun rasa cuak. Tapi pada malam tu juga sebenarnya bukan setakat Kak Kiah ni seorang yang rasa ketakutan. Sebab banyak lagi pesakit lain ataupun boleh dikatakan kesemua pesakit yang ada dekat ward tu pada malam tu ketakutan tau. Sebab sampaikan diorang tu ada yang minta untuk tukar katil dengan nurse. Sebab bila nurse tanya diorang kata diorang takut. Jadi nurse ni pun dah macam pening sebab dah ramai sangat kata takut semua ni. Nurse pun terpaksalah rapatkan ke semua katil diorang tu. Dan kemudian nurse ni pun pergilah ambil meja dengan kerusi yang kecil tu, letak dekat tengah-tengah ward tu. Keesokannya, semua pesakit dekat dalam ward yang ketakutan pada malam tu kan, diorang pun buka lah cerita. Weh, asal kau ketakutan semalam? Yang ni pun buka cerita, yang ni pun buka cerita. Kak Kiah pun join lah kan. Grup ni semua tengah duk membawang ni. Dan rupa-rupanya kesemua diorang pada malam tu ketakutan sebab diorang nampak benda yang sama dekat katil nombor 4 tau. Cuma yang bezanya ialah diorang nampak benda tu dia punya posisi je berlainan. Yang ni kata dia nampak perempuan tengah main loceng berbaring. Ada yang nampak perempuan tu duduk tapi kepala dia macam tergoyang-goyang laju macam tu. Tapi main loceng juga. Dan Kak Kiah ni pula cakap dia nampak perempuan tu tunduk je. Dan main loceng juga. Maksudnya diorang semua nampak benda yang sama cuma posisi sahaja yang berbeza. Dan satu sahaja persamaan iaitu memang benda tu suka main loceng. Kisah yang ketiga. Sesat. Okey, untuk kisah yang ketiga ni dia berlaku dekat seorang lelaki. Pika bagi nama dia Abu. Okey, Abu ni ayah dia sakit. Dan pada malam tu Abu ni kenalah temankan ayah dia dekat dalam hospital. Tiba-tiba dalam masa tu lebih kurang jam menunjukkan pukul 11 lebih macam tu. Sekali adalah beberapa orang kawan kepada ayah Abu ni datang untuk melawat. Tapi kan pukul 11 lebih bukanlah waktu untuk melawat, betul tak?
Dan kemudian masa tu ayah Abu ni pun cakap lah dekat Abu, turun je lah kejap pergi jumpa dengan pakcik-pakcik tu semua kan. So Abu ni pun tak apalah, dah ayah dia suruh, jadi dia pun turun lah. Tapi sebelum dia turun, dia sempat ambil buku surah Yasin tu, dan dia pun letak lah dalam poket depan baju Melayu. Masa tu dia pakai baju Melayu tau. Bila dia masuk lift, biasalah kan orang sekarang nak masuk lift pegang handphone, betul tak? So dia pun tekanlah butang level 2. Lepas tu kan, dia tak perasan yang rupa-rupanya tangan dia tu tertekan dekat level 1 tau. Masa tu dalam lift dia seorang je. Jadi disebabkan dia ni kan tengah berjalan sambil tengah main handphone, bila dia keluar daripada lift tu, dia tak perasan yang sebenarnya dia ni dah tersalah level. Lepas tu kan, bila dia jalan sampai hujung, baru dia perasan yang keadaan kawasan tu kan gelap dengan suram je. Lepas tu bila dia toleh kiri, bilik kosong. Dan bila dia toleh kanan, dia ternampak pula signage bilik mayat. Masa tu mula dah dia rasa berdebar. Asal aku sampai dekat sini? Macam tu kan. So Abu ni pun dah tahu yang dia ni tersalah level, jadi dia pun patah balik kan. Lepas tu tadi kan dia jalan lurus straight, kan dia main handphone kan, dia jalan straight macam tu je kan. Tapi sekarang ni dia tak nampak pula lift tu, sedangkan dia macam jalan depan tu sikit je. Lepas tu dia dah rasa cuak dah. Dan disebabkan dia tak nampak lift tu, dia pun decide untuk guna tangga kecemasan. Bila dia nak buka pintu tangga kecemasan tu kan, sekali dia dapat dengar bunyi tapak kaki tau, macam turun laju gila daripada tingkat atas. So dia pun stop kejap, sebab dia ingat, tak apa, mungkin orang tu nak turun dekat level yang dia duduk sekarang tu lah. Tapi dia tak dengar apa-apa selain bunyi tapak kasut tu stop. Dan lepas tu kan, dekat pintu tu dapat dengar bunyi cakaran tau. Dan bila dia teruskan berjalan kan, sebab dia dah macam okey, yang dia bunyi cakar tu bunyi macam pelik, jadi dia pun tak naklah guna tangga kecemasan tu, betul tak? Dan bila dia duduk pusing-pusing kan, sekali dia sampai balik dekat tempat yang mula-mula dia ada tadi. Dekat dengan bilik kosong dengan bilik mayat tu semua kan. So kalau korang buat apa? Kalau korang berada dekat situasi si Abu ni. Kalau Pika akan tekan butang like, komen, share dan subscribe dekat channel Pika Storyteller Channel. Okay? Alright. So kita sambung cerita balik. Lepas dia dah tertengok dekat bilik mayat tu lagi sekali, lagilah si Abu ni rasa takut, betul tak? Dan masa tu dia dapat dengar dekat dalam bilik mayat tu kan, seolah-olah bunyi orang tengah uruskan jenazah tau. Lepas tu kan, mula-mula dia rasa nak tegur. Tapi dia teringat pesan orang-orang tua, kalau kita dapat dengar bunyi pelik kan, dalam situasi macam tu, orang kata jangan tegur, betul tak? Dan masa tu jugalah dia dapat nampak langsir tu kan, seakan-akan ada angin yang kuat tau. Lepas tu disertakan dengan bau yang sangat-sangat busuk. Masa dia tengah duduk berjalan straight cari lift tu, masa tu dia terperasan dekat sebelah sisi mata dia ni kan, nampak ada satu kelibat seakan-akan nurse yang pakai baju putih duduk macam berdiri, tengok je dekat dia macam tu. Tapi dia tak pandang lah, sebab dia dah rasa macam okey, aku rasa ni bukan nurse ni mesti benda lain ni yang tengah ikut dia kan, yang tengah tengok dekat dia semua. Masa tu lah dia pun teringat, tadi before dia turun, masa ayah dia suruh dia turun kan dia sempat ambil buku surah Yasin tu, dia letak dekat dalam poket. Jadi masa tu dia pun ambil lah buku tu dan dia baca. Dan bila lepas dia dapat baca beberapa surah ni, alhamdulillah dia dapat nampak lift yang dia keluar tadi. Dan lepas tu kan dia rasa lega sangat-sangat, sebab masa tu dia dapat nampak lah pagat, dia nampak nurse, dia nampak doktor jalan, dan dia nampak lah kawan ayah dia tu tengah tunggu dia. Jadi dia pun teruslah pergi dekat dia orang kan. Dia cakap sorry lah lambat semua kan. Dia orang kata tak ada lambat pun, baru je 5 minit dia tunggu. Rupa-rupanya yang tadi masa dia tengah sesat tu kan, dia rasa macam lama gila. Dia rasa macam dia sesat tu dah sejam lebih macam tu. Tapi sebenarnya masa dia sesat tu cuma 5 minit je. Faham tak dekat sini, bila kita dalam keadaan ketakutan, keresahan,
masa tu kita akan rasa macam lama sangat-sangat. Gitu. Korang pernah tak alami perasaan macam tu? So, antara semua cerita Pika ceritakan tadi, yang mana satu yang bila korang cuba imagine, korang rasa takut gila ataupun korang rasa seram? Ataupun mungkin korang pernah alami sebelum ni? Okay, mungkin korang boleh kongsikan dekat Pika di bawah, di komen di bawah. Okay, jangan lupa untuk tekan butang like, comment and share. Dan itu sahaja video Pika untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.